Syed Saddiq lantik peguam baharu untuk rayuan terhadap sabitan hukuman. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melantik peguam baharu bagi mewakili beliau dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan terhadap sabitan serta hukuman penjara, denda dan rotan bagi kesalahan pecah amanah, salah guna harta dan penggubahan wang haram. Peguam Syed Saddiq Alex Tan Chi Sien dari firma Mes Wong Kian Kiong ketika dihubungi berkata, bekas Peguam Cara Negara 2 Datuk Muhammad Yusuf Zainal Abidin dan Peguam Kanan Datuk Hisham Teh Po Teik akan mewakili bekas Presiden Parti Muda itu dalam rayuannya. Beliau berkata, firma Mes Wong Kian Kiong akan mengambil alih tanggungjawab sebagai Peguam Cara Syed Saddiq dalam rayuan itu dengan Muhammad Yusuf sebagai peguam utama. Pengurusan kes hari ini berlangsung di hadapan penolong kanan pendaftar Nurul Azrina Muhammad yang menetapkan 15 Mac sebagai tarikh pengurusan kes yang baharu apabila rekod rayuan dan alasan penghakiman belum disiapkan. Timbalan Pendakwa Rakyat Muhammad Afif Ali mewakili pihak pendakwaan pada pengurusan kes hari ini, manakala Tan mewakili Syed Saddiq. Peguam utama Syed Saddiq sebelum ini, Gobind Singh Dio, kini memegang jawatan sebagai Menteri Digital susulan rombakan Kabinet pada 12 Disember lalu. Pada 9 November lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan denda RM 10 juta dan 2 sebatan terhadap Syed Saddiq selepas disabit dengan 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan penggubahan wang. Syed Saddiq 30 yang merupakan Menteri Belia dan Sukan dari 2018 hingga 2020 didakwa bersubahat dengan bekas penolong bendahari Armada Rafiq Hakim Razali yang diamanahkan dengan dana armada berjumlah RM 1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central, Jalan Sentral, Kuala Lumpur pada 6 Mac 2020 mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan yang membolehkan membuat hukuman maksimum penjara 10 tahun dengan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan, dia didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq Hakim melepaskan wang itu. Bagi 2 pertuduhan di bawah Seksyen 4-1-B, Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, dia didakwa melakukan aktiviti penggubahan wang haram dengan memindahkan wang masing-masing RM50,000 dipercayai hasil daripada aktiviti haram dalam akaun Maybank Islamic Berhad. Berita luar negara. Pemuda Thailand dijatuhkan hukuman penjara 50 tahun kerana hina raja. Seorang pemuda Thailand dijatuhkan hukuman penjara 50 tahun kerana mengkritik sistem beraja di negara berkenaan. Mahkamah Rayuan di Bandar Utara Chiang Rai menjatuhkan hukuman berkenaan terhadap Mongkol Tirakot, 30, bekas aktivis pro-demokrasi berhubung status yang dimuat naik di akaun Facebook peribadinya. Dia pada mulanya dijatuhi hukuman 28 tahun oleh Mahkamah Jenayah Rendah, didapati bersalah atas 11 pertuduhan lagi semasa rayuan yang membawa kepada hukuman yang lebih panjang. Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman 22 tahun kepada Mongkol Tirakot ke atas 27 catatan Facebooknya sebagai tambahan kepada hukuman 28 tahun yang telah pun dijatuhkan oleh mahkamah sebelum ini.
Jumlah hukuman penjaranya ialah 50 tahun. Thai Lawyer for Human Rights TLHR berkata dalam satu kenyataan. Menurut kumpulan pengamal hak undang-undang ini merupakan tempoh penjara paling lama pernah dijatuhkan di bawah undang-undang penghinaan diraja. Hukuman pecah rekod paling lama itu dijatuhkan selepas beberapa tahun Thailand meningkatkan penggunaan undang-undang kontroversi terhadap penunjuk perasaan pro-demokrasi itu. Undang-undang Les Majestés yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarga terdekatnya daripada kritikan sering dirujuk sebagai 112 di Thailand. Mongkol yang memiliki kedai pakaian dalam talian pertama kali ditangkap pada 2021 semasa protes menuntut pembebasan tahanan politik. TLHR berkata, hukuman itu adalah yang paling lama dijatuhkan kerana fitnah diraja, mengatasi rekod sebelumnya iaitu 43 tahun yang dikenakan ke atas seorang wanita pada 2021. TLHR berkata, Mongkol akan memohon rayuan terhadap hukuman itu di Mahkamah Agung. Lebih 250 aktivis didakwa di bawah Undang-Undang Les Majestés sejak gerakan protes 2020 bermula menurut TLHR. Kapten kapal Seleweng Diesel dipenjara 18 bulan. Kapten kapal dihukum penjara 18 bulan oleh Mahkamah Seksyen di sini hari ini selepas mengaku bersalah menyelewengkan 7,000 liter diesel bernilai RM42,000 April tahun lalu. Hakim Nur Hafiza Muhammad Salim menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Jasmun Suhur 60 mengaku salah terhadap pertuduhan. Mengikut pertuduhan, Jasmun didakwa secara curang menjual 7,000 liter diesel milik Petroleum Nasional Berhad Petronas di atas kapal ekspres 71 di ERB West, perairan Kota Kinabalu pada jam 11.22 malam 21 April 2023 dan 1:18 pagi 22 April 2023. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara setahun sehingga 14 tahun dan sebatan selain boleh dikenakan denda jika disabitkan kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya DK Afika Alia AK Anak Johari manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Berdasarkan fakta kes, Upstream Logistik Petronas menerima aduan berhubung isu penyelewengan diesel miliknya pada 29 Mac 2023. Sebelum itu, syarikat memberikan projek menghantar pekerja pelantar kepada syarikat Sapura Energy Berhad yang melantik subkontraktor OCS Pro Asia Sendirian Berhad untuk melaksanakannya. OCS Pro Asia pula menyewa kapal ekspres 71 milik Bintang Samudra Sendirian Berhad dengan tertuduh dilantik sebagai ketua kapal itu serta diberi kuasa mengisi diesel percuma oleh Petronas untuk tujuan projek. Bagaimanapun tertuduh didakwa menjual minyak itu kepada pihak lain dan menerima bayaran bagi setiap pemindahan malah ia disahkan anak kapal.